Iyalah. Kita nanti bincang pasal Ayo, mana ini orang tak sampai lagi. Sampai. Kita dah lama borah dah. Ini dah siap setting semua ni. Saya kira terlewat lah ni. Lewat. Bukan saya. Kau dah sampai? Sebelum tarikh time recording kita dah sampai. Dah sampai dah. Maknanya sebelum Macam mana action ni? dah sampai dah. Macam mana ni? Senior menunggu junior ni? Batas Baiklah, untuk yang pertama kali ni saya mohon maaf kepada otai-otai, veteran-veteran semua. Yang pastinya anda sedang menyaksikan podcast PVRTM. Yes. Ada-ada je. Assalamualaikum. Salam mesra buat sedang menonton. Ini adalah podcast PVRTM, episod yang pertama. Dan semua sedia maklum, dewasa ni rata-rata daripada ramai kita yang nak buat podcast. Dan tentunya PVRTM tidak terkecuali ingin menyumbang kemeriahan arena bahas ini. Jadi untuk pilot ataupun episod pertama ini, kita nak berkenalan terlebih dahulu. Kan, sebut PVRTM tu apa dia sebenarnya kan? Kita nak berkenalan terlebih dahulu lah sebelum kita melangkah jauh. Tetamu bersama dengan saya hari ini yang awal lagi tadi dah sampai. Tapi kami dah berkenalan dah. Dah berkenalan dah. Tapi mungkin yang sedang menonton tu. Ya. Okay, right. Jadi di sebelah saya ialah Puan Zuhara Ghani, Muhammad Batu Shah, Presiden PVRTM. Saya akan kenalkan lebih lanjut sekejap lagi. Dan sebelah kanan saya Datuk Dr. Baharudin Aziz bin Aziz Ibrahim, Timbalan Presiden PVRTM. Dan di sebelahnya pula Tuan Haji Arif bin Ahmad selaku Bendahari PVRTM. Dan Banyak duit ke? Banyak duit Bendahari, itulah tu. Dan di hadapannya adalah Encik Mat Rozi bin Husni, Majlis Takdaran PVRTM. Dan di sebelahnya adalah Puan Rosnah binti Razali, AMP PVRTM. Saya pun sebenarnya tak pasti nak selamat datang kepada tetamu atau sebenarnya tetamu yang mengucapkan selamat datang kepada saya. Selamat datang kepada Ada Rija Sulaiman. Okey. Kita punya host untuk hari ni. Ada je. Sebenarnya podcast PVRTM ni bukanlah saya punya, tapi untuk julung-julung kalinya episod pertama, episod perkenalan ni, saya rasa saya juga rasa berterima kasih dan berbesar hati kepada AMP PVRTM sebab sudi mengundang saya sebagai host. Jadi kalau tadi saya kenalkan Puan Lola, saya sebenarnya lebih mesra memanggil Puan Lola sebagai Puan Lola. Kalau tadi saya kenalkan sebagai Puan Zohara, tapi kalau di RTM ini memang terkenal dengan nama Lola, Kak Lola. So excuse lah kita punya kemesraan yang kita tak boleh nak selindung-selindungkan tu. Okey. Jadi kalau tadi saya perkenalkan sebagai Presiden PVRTM. Jadi PVRTM satu nama besar yang kalau di Angkasa Puri ataupun sekarang ni Media City, kalau zaman-zaman saya kerja sekejap dulu Angkasa Puri ya, sekarang ni dah Kota Media. Orang-orang warga Angkasa Puri ini memang kita tidak perlu diperkenalkan lagi apakah itu PVRTM, tapi sebenarnya Angkasa Puri ni yang terletak berjiran dengan Pantai Dalam sebelah tu, belum tentu orang Pantai Dalam mengenali apa PVRTM, apa dia PVRTM, apatah lagi penonton ya. Jadi mungkin kita nak berkenalan dengan lebih mesra lagi, apa itu PVRTM. PVRTM itu adalah singkatan daripada Persatuan Veteran RTM. Jadi kita masih kekal dengan perkataan RTM tu pasal kita ni memang mantan staff-staff RTM dulu. So, jadi persatuan kita pun kita kekalkan RTM tu, jadi kita cuma tambah Persatuan Veteran, PV tu di depan kira. PV itu adalah sebenarnya Persatuan Veteran RTM. Ya. So siapa yang dah pension boleh join persatuan ni, dan kita dah buka baru-baru ni dalam kita buat pindahan lembaga. Kita dah buka kepada staf RTM yang bertugas sekarang, kalau umur 50 ke atas dah boleh join juga PVRTM. Tapi dia tak boleh pegang jawatan.
dia kita ambil dia sebagai ahli bersekutu dulu. Kalau ahli biasa boleh pegang jawatan, boleh membuat pilihan, buat pemilihan. Tapi kalau ahli bersekutu, dia cuma boleh join aktiviti kita saja. Tapi dia tak boleh pegang apa-apa jawatan. Jadi masa dia clash pula, dia punya kerja di Angkasa Puri, nanti kan KP Angkasa Puri marah pula, KP RTM marah pula kat kita. KP cari Cari pula kenapa kan staff dia kan. So dia boleh join kalau nak pergi aktiviti, dia boleh dia join. Jadi persatuan ini terbagi kepada 3 Ya. kumpulan lah. Ya. Ahli yang disebutkan Kak Lola tadi tu. Okey, jadi apa yang boleh join PPRTM? Okey. Kita dah tahu. Tapi Dah sebut tadi? tadi yang bersekutu tu ada tambahan sikit lah. Okey. Pasal bukan setakat staff RTM saja, tapi kita boleh include artis, kira kita punya karyawan. Artis, penulis skrip, pemuzik, technical team boleh join. Tapi kita akan tapis dulu. Bukan sebarangan orang boleh join PPRTM. Ada tapisan. Ada tapisan dia. Ya. Tidaklah semata-mata. Tapi tak semua artis kat luar. Syarat dia mesti bertugas di Yes, RTM. correct. Dan juga tahun dia tu kita ada juga. Kalau yes. yang sekarang yang muda-muda ni kita tak boleh tak lah. serap masuk jadi ahli kita. Yang dulu-dulu yang macam hati-hati Opa, Pak Sekawan, yang dulu-dulu punya rancangan lah. Yang zaman dulu itu kita ambil untuk masuk. Dan dalam orang-orang dulu yang pernah bekerja dekat Yang yes. RTM. Macam Puan Cha pernah kerja sini sebagai Ya. layar. ya. Tapi walaupun belum mencapai Boleh. usia Boleh. 50 Terima kasih Puan Cha. Assalamualaikum, salam sejahtera. Dan kami nak bah dalam dengan tugas dan tanggungjawab ataupun peranan PBRT itu seperti mana yang disebut oleh Kak Lola tadi. Dia juga menjaga kebajikan, kebajikan, kesejahteraan para ahli lah. Sebab kami ini orang-orang berpencen kan. Selalu kita ziarah lah, tanya khabar, merisik khabar. Tentang tahap atau kesihatan mereka dan juga apa yang diperlukan oleh mereka, kami bantu-bantulah. Itulah. secara tak langsung sebenarnya sambil bermasyarakat, sambil berkomuniti, kalangan ahli Yang teratas sekali itulah menjaga kebajikan. Itu yang matlamat dia. Menjaga kebajikan ahli-ahli lah. Itu dia punya teratas. Peranan dia penting. Jadi itu sedikit sebanyak orang kata background lah, latar belakang apa itu PVRTM yang mungkin rakyat kita yang dah tahu, ada yang tak tahu. Jadi sekarang dah tahu dah apa itu PVRTM. Sebab satu nama besar bila sebut RTM dia ingat RTM kan. Tapi sebenarnya ada perkataan PV kat hadapan juga. Okey, baiklah. Apa lagi ya kita nak mencungkil tentang PVRTM hari ni. Sebenarnya kalau nak ceritakan tentang latar belakang ahli-ahli PVRTM ataupun khususnya AMP yang berada bersama dengan kita pada hari ini ya. Maknanya mungkin boleh kongsikan sedikit lah macam tadi saya sebutkan Kak Lola dulu semasa servisnya di RTM adalah sebagai apa? Kalau boleh kongsikan sikit. Kalau Kak Lola dulu, kalau di RTM dulu bermula sebagai penolong penerbit tahun 76. Lepas tu jadi penerbit dalam tahun 80. Lepas tu terakhir 80 tahun 80. Okey. Terakhir punya jawatan sebagai pengawal TV2. Pengawal TV2. Dulu punya nama Nama lah. dulu. Nama tak glamour dulu. Pengawal. Bukan Anak pengawal saya ingat keselamatan saya tu. pegang senapang. Bukan pengawal yang pegang, bukan guard lah Anak saya pun tanya Mama pegang senapang ke? Pengawal? Tak. kan. Nama pengawal. Nama tu pengawal. Mungkin sekarang ini Sekarang dah timbalan pengarah siaran TV2 kot. Kalau tak salah saya lah. sebenarnya timbalan pengarah. Timbalan pengarah. Tapi Kalau- dulu pengawal. dia Namanya panggil. Nama dulu pengawal. Ya, Tapi semua bukan bagian. bukan sekadar di Angkasa Puri ataupun Oh tak, di I RTM think sahaja kementerian kerajaan lain pun sama juga. Diorang macam Telekom, I know diorang pakai pengawal dan ada kementerian lain pakai pengawal juga. Walaupun tahu lah. Wah lama tahulah. Kira. Okay, itu adalah Kak Lola dalam usia di RTM penerbitan lah. Okey, kalau Datuk Dr. Bahar, kita boleh saya mesra dengan panggil Datuk Bahar lah.
Dia mula berkhidmat di RTM tu pertengahan tahun 70-an lah, 75 macam tu. Istilah dia diguna apa? Part time full time. Istilah dulu. Part time full time. Orang yang saya ingat sampai insan yang memberi saya ruang lah. Itu jamlah masa tu Encik Jaafar Kamin. Tapi sekarang Datuk Haji Jaafar Kamin, mantan Ketua Pengarah Penyiaran di Ketika RTM. itu. Saya tak akan lupa beliau lah. Beliau lah yang orang bersaing surat bagi saya nak kerja sejak part time full time di bahagian berita dan ehwal masa awam and public affairs. Yes. Kemudian lepas tu saya jadi doktor biasa. Banyak cabaran lah, banyak cabaran lah. Dari apa ni jadi wartawan tapi radio dan kadang-kadang malam-malam tu dia orang cuba apa double banking juga. Double banking bukan masuk kerja bank kan? Nama je banking kan. Ada istilah cerita yang kita tak tahu di angkasa puri. Okay. Itulah veteran. Itulah veteran. Okey, alright. Itu kita ataupun dalam servis Datuk Bahar dulu. Okay. Macam Tuan Haji Jamsari, Haji dulu dalam last post kalau boleh kongsikan. Last khidmat sebagai penolong jurutera. Okey. Bermula sebagai juruteknik. Juruteknik. Radio lah. Orang Masa tu teknikal radio. Teknikal ya. Bahagian teknik radio. Dua tempat, satu MCR, main control room. Main control. Cakap Melayu dia apa? Mama jangan tanya. Bilik kawalan. Kawalan. Kemudian bahagian CRR, Center Recording Room, bukan bilik pengawal. Kemudian CRR, Okey. Center Recording Room. Kat situ diberi jaga studio rakaman untuk radio lah. Mana dia orang rakam baru siaran. Okey. Masa MCR tu untuk siaran, yang CRR tu untuk rakaman. Tapi jangan lupa tau, dia tak cakap ni. Dia ada naik- tugas lain ni. Dia ada tugas lain. Lepas dia jadi teknikal ni orang, dia pelakon Saya selama nasib juga. bila Tuan Haji Suara tengok. Basicnya suara, dia pelakon. Dia Yes, pelakon. bila Tuan Haji bersuara je seolah-olah mengimbau. Malam-malam yang menonton podcast ini sekarang ni mungkin dah ada yang terbiasa ni peminat-peminat orang lama. Drama siri apa? Boleh Tuan Haji kongsi. Fungsi Kalau mana Kena share tu. share lah. Saya dalam tahun 80-an lah. Okey. Memang kemudiannya saya aktif dalam berlakon drama kemudiannya. Kebetulan saya bekerja untuk buat ting rakam dan edit untuk siaran drama. Dan kat situ siaran studio dia studio drama 7 nama dia. Ini pengalaman lah. Ketika itu penerbit dia dah arwah dah, Nordin Buyung. Oh, ya. Orang lama-lama kenal lah dia, siapa Saya Nordin pun Buyung. belajar dari dia. Dan pelakon-pelakon Nordin Buyung ni pun kawan-kawan jadi kawan-kawan dia semua. Contohnya Datuk Ahmad Kamis Kiraga masa itu belah. Fatimah Ahmad Yatim masa tu. Saya ingat tu saya tengah buat rakaman. Kemudian Babu Bakoma. Yes, semua dia tu. Kebetulan ada satu pelakon tak hadir masa tu. Nordin Buyung ni siaran dia buat hari Sabtu. Nasi ayah. Bayangkanlah pukul 12 panggung drama. Saya kerja memang buat editing lah. Masukkan lagu-lagu semua dengan dia. Kalau dah siap, kita ambil rakam dulu, lepas tu baru kita edit. Masukkan semua lagu-lagu, efek semua. Itu memang tugas saya dengan penerbit. Kan? Tiba bila seorang pelakon tak datang, tunggu sampai malam. Lepas Isyak, nak buat juga ni. Kan? Dia kata, Jamsari, aku rasa engkau ni boleh berlakon lah. Terkejut saya tak pernah berlakon. Kan? Dia bagi skrip, ini siapa nak jaga? Saya tanya. Aku boleh buat. Biasa aku pun boleh buat. Itu kata penerbit kita arwah Nordin Buyung. Saya pun pergilah berlakon. Itulah first time saya berlakon. Oh, boleh pun berlakon, dia kata. Itu first time saya berlakon tu. Bila dah pukul 12 malam, dan studio dah nak kena tutup, diorang pun dah nak balik. Saya buat rakaman tu separuh jalan aja. Kan? Siaran untuk 45 minit, besok tu hari. Jadi rakaman separuh jalan saya buat dengan dia editing.
bagi tahu besok semua orang pagi datang, besok tengah hari mesti sampai. Yang ini kami yang berdua, saya dengan Arwah Nordin Buyung buat editing set. Maknanya kalau situ ada kita ada 45 minit siaran, kat situ baru 20 minit saja. 20 minit tu kita mainkan dulu. Kita kat studio drama 7 kita stand by, panggil semua yang datang pelakon-pelakon ni. Bila habis dia bagi segini-segini, kita live. Okey. Hari Ahad tu kami lah, itulah first time saya berlakon live. Okey. Rakaman orang pertama berlakon. Itu pengalaman saya yang tak pernah berlakon, tiba berlakon. So ini technical. Jadi daripada situ pula saya pun dah dikata boleh berlakon. Salah bakat saya sendiri. Itu pengalaman daripada situ kan. Cerita dia lah kan. Apa dialog pertama? Lupa lah. Dia memang lupa. Panggung anniversary. Tapi dia panggung drama. Panggung drama. Lek kaca. Sampai sekarang dia lagi panggung drama tu. Main di radio klasik. Radio klasik masih lagi memainkan kan program-program drama. Dan yang terakhir sekali saya dalam bidang suara ni saya membaca Adila. Itu Sebelum saya pension. nak bertanya tadi. Adila aku Aku dia dia dalam dalam aku. Yes. Cuba Dalam baca pada- sikit. Baca Ada sikit. belanja sikit nanti ya. Dia tu kena cari. Dia ada space. Baca. Betul. Alang-alang Supaya yang kumpul-kumpulkan dapat Ya, betul-betul. recall balik lah. Real kan. Ini Inilah dia suara Adila. Dia dan lagu. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tercapai hasrat Persatuan Veteran RTM untuk menerbitkan sebuah buku mewah yang memaparkan perjalanan kerjaya para penyiar radio televisyen Malaysia. Cukup. Orang lama, otak yang memang berbisa. Tapi saya orang teknikal tapi berjiwa seni. Dia ada beza sikit. Jadi waktu saya buat sesuatu teknikal tu saya nak seni je. Pasal saya ada jiwa seni. Itu adalah sikit mengesat tu. Pasal kalau saya buat kerja-kerja yang berbentuk teknikal, saya teliti dan ada kesenian yang saya perlu. Pasal saya ada jiwa seni. Itu kelebihan saya. Terima kasih kepada Allah pasal anugerahkan saya yang macam tu tadi. Okey, baik. Itu sesi Itu veteran. daripada Tuan Hadi ya. Cuba sinonim dengan Adila. Kalau saya pun salah seorang pendengar dan favourite lah. Kalau suara Tuan Hadi Jamsari tu kira tak tukar channel lah. Maintain lah. Okey. Mungkin berbalik-balik saya nak tarik semula perbincangan daripada pengen kita tadi. Seterusnya Encik, jauh kita pergi tapi tak apa. Encik Mak Rozi. Encik Mak Rozi bin Husin. Okey. Dulu sewaktu dalam Hikmat bekerja sebagai juruteknik. Okey, juruteknik tahun berapa tu kalau masih ingat? saya mula masuk tahun 1977. Okey. Mula masuk tu biasalah kena pergi IPTA dulu. 2 tahun kat sana baru saya ditukar ke Angkasa Puri. Tapi masa kat sana pun dah 3 dah. Pasal walaupun nampak bangunan tapi spirit kebanggaan tu tak ada. Belum sampai. Belum sampai. 3 datang. Pasal kita minta kerja kat ATM. Ya. Kali pergi pusat latihan. Tiba sampai dekat IPTA. IPTA. Jadi Bila yang nak real? masih tak tahu apa suasana tu kan. Bila orang telefon, saudara mara telefon, kerja kat ATM ke kat ATM. Tapi itu macam print tau. Kita duduk kat IPTA ni, saya di radio studio buat rakaman lah. Sama lah macam Haji Jamsari. Jadi selepas sekian lama, setiap kali duduk tanya macam mana nak pergi Angkasa Puri ni. Bila yang boleh pergi Angkasa Puri ni? Cuma yang boleh datang kat sini naik tingkat apa? Tingkat 3 ke tingkat 7? Haji. Saya nak cerita gaji tau. Dulu kita gaji dibayar tu dalam sampul Ini Lagi betul. sampai gaji bayar. Okey, teruskan. Ambil dalam sampul. Pengalaman veteran. Jalan sampai sana tempat lagi ke? Kan? Daripada sini balik ke IPTA. Jadi jadikan rezeki saya dapat ditukarkan kemari.
tukar sini langsung tak tahu apa. Sebab skop berbeza. Skop berbeza. Jadi bila masuk sini pula saya kena buat berita. First time buat berita. Tengok dengan Tugasan pertama lah. tugasan pertama buat berita. Orang baru dia akan tolak buat berita dulu. Okey. Kalau nak buat drama ni jangan mimpi Jangan lah. mimpi lagi lah, Jangan mimpi. Buatlah Benar berita tak? dulu. Dia tengok orang baru tak nak. Jadi kita ialah kita ikut arus lah. Ya. Kan, jadi dah sekian lama buat ulah memahami apa itu RTM. Meskipun tugas-tugas bahagian yang ada di sini dan kegembiraan itu serta minat makin melonjak. Jadi saya cuba venture lah satu persatu. Tapi rezekinya saya duduk dalam audio dan bidang sound daripada mula masuk sampai ke pencen. Okey, daripada mula masuk sampai pencen Pencen. Berapa tahun hikmat kalau cikgu? 41 tahun. Wow. 41 tahun hikmat. 77 mula ya. 77. Jadi Pencen. 2018. Ya. bila last post penolong jurutera audio. Jadi orang sound lah. Yes. Ini memang utai sound. Sebab kena sound selalu. Tu je. Tapi sampai Cen kalau Lola tengok si Mak Rozi ni, tiap kali dia show kat apa dia punya auditorium tu, pasti dia ada kat situ. Tolong budak yang baru ni untuk buat juga. Yes. Tetap Dia juga. punya Yes, voluntary tu bukannya dapat duit pun. Voluntary Yeah. dia main tolong dia orang. Itulah betul Dia sebab memang suka lah dia soal audio sekarang pun dia akan turun padang juga. saya rasa Share Cik Mak Rozi pun ada bantu muzik-muzik dan surau untuk sound system dalam. Yes, sampai ke situ pengalaman dia, pakar dia. Memang dalam diri lah. Yes. Dan orang kata walaupun dah pencen tapi skill tu semakin Walaupun dah veteran. Dia bila kita dah bersara ni, baru kita ada orang kata bila dah bersara dah tak ada apa-apa lagi dah. Sebenarnya saya rasa dalam kehidupan saya ni lepas bersara tu makin berkembang lagi tentang ilmu audio. okey. Makin luas pandangan kita. Dulu kita tak nampak. Betul. Contohlah saya cerita pasal mikrofon. Masa kita belajar atau tanyalah siapa-siapa kat ni tentang mikrofon, apa yang dia boleh cerita dengan mikrofon. Pertama, sensitivity dia, the do's and the don't. Itu sajalah, basic je kan. Tapi sekarang, selepas bersama kita dah terlibat dengan orang baru, kita tengok kelemahan, kesilapan yang diorang buat itu satu modal baru, satu inisiatif baru dalam ilmu audio. Teknologi Dengar berserta dengan teknologi yang berkembang sekarang ni, bila orang tengok mikrofon, orang kata ini tak boleh buat macam ni, tak boleh pegang macam ni. Actually, mikrofon boleh buat apa saja kalau kita tahu detail kenaan dengan dia. Yes. Kalau kita handicap, tak ada macam apa sound card, kita boleh guna ni sebagai sound card. Manipulatekan angle, kita akan dapat sound card. Okey. Kalau kita nak reverberation, kita boleh guna ini juga. Pergi dekat dinding, kita bercakap. Okey. Kita monitoring atau orang yang monitor, dia boleh nak banyak mana reverberation tu. Semua boleh buat manually. Itu yang saya dapat selepas bersara. Banyak benda yang saya tengok. Input baru. Input baru. Yang Jadi dulu tu mungkin sebanyak ni, tapi ialah zaman kita pun dah berubah dan teknologi semakin bertambah canggih. Jadi input baru tu digunakan, jadi tak nak apply kat mana pula kan. Servis dah habis. Tapi kalau minat tu masih di situ kan, jadi apply lah kepada tempat-tempat, dan itulah dia juga orang baru yang kata orang-orang Kalau fikir macam mana tau Anca, because masa kita kerja, kita tak ada masa untuk nak membaca dengan lebih. Yes. Betul tak? Explore. Ya, kita dah asyik kerja, Betul. jadual kita padat Terikat. sampai malam, sampai Yes. subuh buat kerja. Bila pencen, masa terluang banyak. Jadi bila masa terluang banyak membaca kan, Mak Rozi. Banyak membaca sekarang dekat Google lah apa semua. So you learn about technology yang sekarang ni
reading. So jadi dia dah ada experience. So bila ada tambahan dia lagi jadi lagi bagus. Betul, itulah bezanya bekerja dengan penci. Kita masa lebih. Kita ada masa dia lebih. tak mati begitu, tapi mungkin setengah bidang dia mati. Itu saya tak pastilah, tapi saya pun dalam bidang ini dan staff pun dia pun belum saya datang, saya share dengan dia orang. Kadang saya tak tahu, saya tanya, ini boleh kata reverse process. Dulu saya yang ajar dia orang, hari ini saya terpaksa bertanya balik kepada dia. Menerimalah. Dengan apa yang kita tahu, dengan apa yang dia buat sekarang, dengan new teknologi, kita tukar. Itu yang banyak dapat aspek-aspek apa, bila kita ada masa bertanggungjawab. Yang tu yang penting. Dulu masa tak begitu cukup, tapi tanggungjawab besar. Betul. Sekarang masa ada. Kita tak ada tanggungjawab. So Komitmen tu dah kita tak bebas. seperti dulu. Kita bebas. Kita boleh cakap tanpa ikatan apa-apa, dan kita boleh gaining idea daripada kawan-kawan. Teknik-teknik yang kita ada, kita kongsi. Macam mana bila kita dengar. Dulu masa kita buat, kita tahu nak bagi ni okey dan settle. Dulu kita nak habis tu, habislah, lega lah. Tapi sekarang bila saya datang, saya dengar, saya boleh analyse everything in the room. Itulah dia veteran PVRTM. Ada je lah kan. Ini kalau orang kata orang pencen ni sepatutnya duduk rumah lah, berehat, dah lama servis kan. Tapi kalau daripada apa Cik Mak Rozi sharing Cik Mak Rozi, saya rasa kalaulah warga-warga emas ni, orang-orang veteran ni diterima ataupun kita perlukan khidmat mereka, bayaran dia lagi mahal tak tahulah. Patutnya lah. Tapi kadang-kadang kita orang ni voluntary je. Tapi kita orang di persatuan ni semua boleh terima. Semua boleh je. Memang buat cara ikhlas. Pasal itulah tanggungjawab kita PVRTM. Yes. Seronok ni berbual. Sebenarnya kita belum betul-betul dalam soalan kita lagi tau. Betul. Okay, last but not least, Puan Rosnah binti Razali, juga AMP PVRTM yang seperti yang kita kenalkan tadi, dulu bahagian penerbitan. Ya. Betul kan saya kalau saya silap. Betul. Kemudian last post penyelia bahagian jadual urusan rancangan radio. Yes. Okey, betul. kita nak dengar suara Puan Rosnah. Ini Cuba share sikit nak dengar experience. suara. Biasanya bahagian penerbitan masuk, dia kena uji suara dulu. Suara Maknanya suara dia lulus untuk jadi test 1 2 3 macam tu. Dia kalau lulus masuk radio. Kalau tak lulus masuk TV. Saya masuk TV. Saya voice test. Dia macam tu. Suara saya tak sesuai untuk depan mic. Itu dia suruh duduk belakang kamera. TV dia lah. dia TV radio pergi. Dia kena lulus. Dua-dua ada. Ya. Okey. Nak kongsikan sikit, kalau tadi kita dah dengar panjang lebar dan pengalaman rakan-rakan di AMP PVRTM kan. Macam mana pula? Saya bermula di RTM tahun 1975. Bertahun awal daripada Cik Mak Rozi. Ya. 2 tahun senior. Ya. Sini 75 bahagian sebagai bantu perbitan. Di bahagian ehwal awan dan ehwal semasa. Bos saya Datuk Jaafar Kamin. Okey. Dia banyak mendidik saya. Tahun 87 saya naik pangkat kalau penerbit, saya ke bahagian agama. Sampailah tahun 2001 saya memohon untuk ditukarkan ke bahagian pentadbiran. Mohon ditukarkan. Ya, mohon mintalah atas Sebab rasanya tu. dah letih sangat dah buat program sampai semua family ada. Bila masa yang kau duduk kat kursi kau tu satu kat rumah, subuh keluar balik malam, bumbung rumah pun tak nampak. Punya cerita bab-bab buat program ni panjang lah cerita kan. Itulah. Tapi saya dapatlah, alhamdulillah dapat ke jadi penyelia jadual urusan rancangan radio. Tapi bila pergi ke sana, satu kejutan pada saya. Kerana di sana kerjanya office hour. Kan, pagi pukul 4 saya tengok semua dah masing-masing balik. Kita biasa 4 pagi pergi buat aktiviti. Baru nak buat ni kan. Itu biasa overtime. Kira jugalah saya nak menyesuaikan diri kan.
dengan keadaan yang baru, Yes, suasana Dia lama Awas. menyesuaikan balik kumpat ke macam mana tu? Tak, dia lah keadaan tu. Macam mana? Pasal tengok orang kumpat adik-adik. Kumpat dah masing-masing dah siap kan? Saya pun tak sikut lah. Office kosong tak ada apa, Nasib, saya kan? ada seorang kan. Betul. Dia kumpat dah boleh balik. Ya. Kalau dulu kumpat tu baru nak mula editing Ya, lah. betul. Itulah dia. Wow. Dulu lagi pula bahagian masih bahagian agama bukan di sini kan, di Pusat Islam. Masa tu belum pergi Putrajaya. Okey. Kumpat barulah start kereta nak pergi Angkasa Saburi, bilik editing, tengok mesin mana kosong. Nak buat editing. Nak buat editing. Untuk buat program. Itulah. Baiklah malam kan. Itulah dia nak permainan Abang Rosnah kata orang-orang belakang tadi kan. Ya, orang belakang tapi. Kita dengar dari apa, sudut teknikal. Begitulah sedikit. Okey, baiklah. Ini sebenarnya ini baru nak bertanya ni kan. Jadi bila kita sebut tentang, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita sebut tentang podcast PVRTM, sebenarnya ahli-ahlinya adalah satu Malaysia dan bukan sahaja kita di sini, juga terdapat ahli-ahli di Sabah dan Sarawak. Mungkin ada daripada kita nak share sikit. Kalau ahli PVRTM, tiap negeri itu ada. Okey. Satu Malaysia dan termasuk Sabah Sarawak. Okey. Memang ahli PVRTM kira menyeluruh lah. Okey. Lepas tu banyak lagi yang masih belum join lagi. Ada yang mungkin dia rasa macam tak apalah, saya nak berehat, tak nak involve in activities. Ada juga yang macam tu. Yes. Ada yang kata penatlah dah nak pergi Angkasa Puri. Ada juga yang macam tu. So ada yang sayang dengan Angkasa Puri. Kalau boleh hari-hari dia orang nak datang Angkasa Puri. Kira. Ada juga macam tu. So kita punya ahli ni ada berbagai. Kira. Okay. Jadi itulah persatuan kita masa mula dulu. Bermula dengan Datuk Arwah Datuk Dola Muhammad. Kita punya first KP dulu. Yes. Dia yang mulakan persatuan ni dulu. Dia, Azharuddin, Tian Siong, dari Said, Azharuddin Darjat, Azharuddin Hussein, Darjat pula. Then there's a few more lah yang kira kita punya protem committee kita dulu. Tapi out of the so many protem committee yang masih ada di hari ini, I'm syukur alhamdulillah cuma 2 orang aja. Out of that so many tu, Yes. Azharuddin dan juga Mr. Chin. Dua tu saja yang ada ahli asal PVRTM yang first protem batch lah. committee kita ni. Okey. Kira dan menteri pertama yang menjadi kira penaung kita lah Ahmad Rahmat. So jadi dalam persatuan kita ni kita punya penaung dia kira macam siapa menteri lah menteri bertukar, tapi jawatan menteri tu akan dan dia orang akan jadi kita punya penaung. Begitu juga dengan kita punya KP. So itu dia jawatan dia tu akan jadi kita punya penasihat. Yang kalau menteri penaung, kalau KP penasihat. So KP boleh bertukar ganti, tapi whoever the KP akan jadi kita punya penasihat. Current penasihat yang dia bertugas. Walaupun dia bertugas setakat 2 tahun ke 3 tahun ke, dia akan jadi kita punya penasihat. Maksudnya penasihat PVRTM sekarang Datuk Sohaimi Sulaiman sekarang, dan penaung kita adalah YB Fahmi, dan kita ada penaung diraja. Masa kita punya ahli Puan now dah jadi permaisuri lah kan. So dulu dia baca berita kita, so jadi kita lantik dia sebagai punya pendiran dia. okey. So dulu yang muda Tengku Hajah Permaisuri Nur Rashikin. So dia kita punya penaung lah. Okey. Kira. So itulah sedikit sebanyak sebanyak tu kira. Betul. Baik, apa bezanya ya kalau dulu datang ke RTM sebagai orang kata kerja, komitmen, punch card, tapi datang ke RTM sekarang sebagai ahli veteran. Lepas tu nak buat podcast pula. Apa cerita PVRTM ni sebenarnya? Ini saya nak tanya Datuk. Kena tanya Datuk kan? Datuk ada. Sampai Datuk boleh cakap pasal podcast tu. Datuk boleh share sikit. Idea lagi Datuk. Idea lagi. Terus Kak Ros. Sebenarnya idea dia datang daripada AMP sendiri. Tercetus idea. Sudah datang daripada ahli majlis pentadbiran kan.
Actually kita dah nak buat dah lama. Kita dah cadang dah dekat 3 tahun sudah. Masa PKP dulu kita dah cadang nak buat. Tapi tu tak ada kesempatan. Kadang-kadang banyak komitmen. Jadi sekarang ni lah baru boleh. So Datuk dengan berkat orang-orang yang berpengalaman otai semua ni kami berkumpul dan nak dan nak lancarkan juga perkhidmatan podcast ni sesuai dan selaras dengan perkembangan sezaman. Media, teknologi media dan teknologi komunikasi ini berkembang dengan pantas. Jadi kami pun tidak mau ketinggalan lah walaupun veteran. Jadi inilah satu saluran untuk wadah yang dapat kami sampaikan kepada ahli-ahli yang ada dan juga masyarakat di luar sana yang ingin sama-sama dapat mengikuti pengalaman-pengalaman dan juga apa yang mereka telah melalui, dapat berkongsi lah dengan generasi puan lah, generasi saya ni, lah, dan juga yang muda-muda kan, betul, sama-sama dapat kita berkongsi pengalaman, kemahiran dan juga keilmuan. Betul. Salah satu inisiatif daripada PVRTM sendirilah kita nak dekat kepada viewers sekarang ni, sebabnya banyak pihak buat podcast, jadi PVRTM pun nak berkongsi lah, sebab kita sebut tentang RMM ni, kalau orang-orang lama memang sinonim lah. Kiranya kalau saya perhatikan kan, orang-orang lama kalau channel TV di rumah dia mesti RTM. Oh yes. Saya pun kan, daripada beberapa lapisan mesti RTM. Jadi dah tentunya di sebalik nama Sapuri ni banyak yang kita nak kongsikan dalam kas PVRTM yang tentunya episod-episod yang akan datang, insya-Allah kita akan tampilkan lagi tetamu jemputan kita yang lain, dan juga tentang mungkin kalau boleh kita kongsi dengan penonton aktiviti terkini ahli-ahli PVRTM ataupun AMP sendiri. Jadi sekarang ni yang hangat di PVRTM sebenarnya apa yang boleh kita kongsikan? Siapa nak jawab? Ini hanya yang kita nampak sekarang ni, yang kita tengah buat ni sekarang. Inilah aktiviti yang terkini. Cukup panas. Ada je dia. Podcast ni salah satu lah yang terkini lah sekarang ini. Mungkin selain dari podcast, kalau ada yang nak kongsikan lain, sebab saya ada nampak kita buku di hadapan saya. Yang ni buku ni buat lama dah. Okey, mungkin nak kongsikan boleh kita ada boleh sister book dekat dengan jam sari boleh tu. Silakan. Buku ni jajah dia memang besar. Dia bermula daripada Kak Lola. Dia tahu caranya. Silakan Kak. Okey. Itulah style podcast. Okey, sejarah dia ni dah lama dulu. Yang idea tercetus ni oleh arwah Zainal Abbas. Okey. Dia start off this buku dengan Zakaria M. Yassin, Aziz Abbas, apa semualah. So kita ada Hasya Arifin, apa semua. Jadi kita mulakan tu. Lepas dah buat tu, itu 10 years. Kan? 10 years baru benda ni terjadi. Alright. Materialize lah kira. Pasal mula sepatutnya dia biografi sepatutnya. Tapi bila kita tengok banyak nak kena buat dan macam tak terkejar. Jadi kita decide last kita buat buat buku mewah kita panggil coffee table book. Jadi 3 buku saja. Jadi barulah terhasil buku ini kira. Dan kita buat 76 dia dapat 76 personality di sebalik nama 76 personality itu. Kita buat sempena hari RTM yang ke-76 ulang tahun yang ke-7 76 orang. So 76 kira. Ada yang dah meninggal, ada yang masih ada sekarang. So jadi insya-Allah
salah satu daripada podcast kita kan, kita dah plan, kita akan jemput personality ini untuk kita temu bual lah dan tanya experience diorang. Pasal kalau dalam buku ni 3 muka macam siap sangat, tak sempat diorang nak banyak kan. Jadi insya-Allah kita akan bagi diorang untuk kita bersembang santai pasal kehidupan diorang semasa diorang bertugas dan cerita-cerita di sebalik tugasan diorang. Yang awak tahu yang diorang nampak cantik aja on air kira kan, yang sebalik kalau kelibo tu orang tak tahu betul dia kan. So nanti diorang akan share dengan kita. Baik. InsyaAllah. Bila contoh-contoh personality macam Datuk Jaafar Kamin dia sebut tadi, right. Saya yang nampak terkenal dulu Mushi. Norami. Siapa tu? Norami. Itu orang lama semua dalam tu. Dan jangan terkejut, menteri-menteri kita dulu pun semuanya asal daripada menjadi penyiar di RTM. Yes, ada dalam. Ada yang dalam buku, ada yang tak sempat Pasal dah jurang muda. Macam Tan Sri Ashagani, Tan Sri Zaliha Ismail. Itu ahli kita semua. Itu semua ahli kita. Yang kita galak sangat, Sami Velo kita tak sempat. Yes. Kita dah nak pergi contact dia, nak panggil dia untuk nak interview, sekali dia dah memang sakit. And then kita tak dapat izin lah untuk nak interview dia. So dia pun salah seorang penyiar kita dulu masa mula dia. Banyak lagi menteri. Nancy YB Nancy Shukri pun ahli penyiar kita ada Sarawak. Yes, kira. So seorang lagi siapa nama tu? CM Sabah sekarang. CM Sabah. Ketua Menteri Sabah. Ketua Menteri Sabah. Haji G. Yes. Pun Sabah dulu. Bekas penyiar di Sabah. RTM Sabah. Ya. Saya ada juga nampak nama Muhammad Fauzian Nawi dekat Yes. dalam ni. Yes. Fauzian Nawi dulu dia Itu orang-orang yang ada DJ ya. Orang itu ada nama di sebalik. Semua ada dalam. Maksudnya di sebalik nama orang Yes. RTM. Jadi yes. kita nak cerita lebih lanjut dalam episod yang akan datang, insya-Allah. Yang sini semua di sebalik buku. Ya, betul. Di sebalik. Ni semua editors lah. Yang cari gambar, yang apa semualah. Betul-betul semua bermungkin. Yes, Bermungkin kan dua bermungkin di Melaka dan di Shah Alam. Berapa hari tu kita orang duduk. Sepatutnya kita orang bercamping di Melaka 3 malam kan. Tambah Tapi 1 pasal malam. tak siap, kita tambah lagi satu lagi untuk nak bagi siap Yes. juga. Betul, siap. Yes, betul. Akhirnya. Dah siap sana kita berpeluh. buat live kali di Shah Alam. Kita panggil orang-orang yang tertentu Yes. untuk sahkan ni semua. Yes, kita panggil saudara mara kalau yang dah meninggal tu Tidak orang yang ada nama dalam tu kita panggil. untuk Confirm. lah diorang setuju tak dengan penceritaan Yes, yang kita dah buat. itulah. Takutlah diorang tak setuju certain things yang kita mention because kan can be sensitive kan. Yes. So kita dapat persetujuan daripada semua ahli dan juga waris ahli. So kita dapat tu semua confirm, baru kita orang lancar buku ni. Yang melancarkan buku ni pun adalah penaung diraja kita, Duri Aman Mulia, Tunku Permaisuri Hajah Nurain Nurashidin kira. Interesting pasal buku ni. Kita akan berkenalan lebih lanjut InsyaAllah. dengan buku ni. Sikit je sebelum kita nak mengakhiri first session ataupun episod pertama. Kalau tadi mana je nak mencelah? Kalau terasa nak buku ni, Okey. hubungi kami. Ya. Ada je. Nak jual juga. Kalau ada je. Tok Hafsah Hassan pun ada. Ada Datuk Hassan, Datuk Kak Chah. Datuk Kak Chah pula. Sedap panggil dia Kak Chah. Kenal. Ya, 76 figura personality di sebalik nama orang RTM. Bukan buku ni untuk diletak di mana-mana Tak ada, display ya. museum. Boleh Tak, dijual. sebenarnya boleh dijual, boleh Ya. dimiliki. Jadi kalau Boleh contact dia. siapa-siapa anda yang mendengar kami, kalau yang nak mendapatkan buku ini, boleh contact. Ya. Macam mana cara nak contact kita kongsikan? Ya, nanti kita buat Kongsikan grafik lah. lah. Kita buat. Kita buat. Grafik je. Semua. Phone number. Orang lama ni dia tu. Macam Pasal ni kalau je. sebut nanti takut orang tak boleh nak ingat Betul, kan. betul. So kita akan tulis phone number lah untuk contact nanti insyaAllah. Dan juga sebut pasal podcast BBRTM ni, yang mana yang menonton, kita mengalu-alukan sebenarnya dengan yang menonton tentang warga media city sendiri, siapa sajalah Peminat RTM dulu. peminat RTM siapa saja, Program RTM. jika ini sampai kepada anda, jangan lupa untuk Like. singgah ke social media PV RTM. Kita ada Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Jangan lupa like post-post kita
Ya, kita akan full episode kita di YouTube sana. Berilah sokongan untuk memastikan warga-warga ini terus jitulah membantu generasi yang baru ini. Sebenarnya kita saling memerlukan. Ya. Niat kita pun dulu actually kita buat podcast ni actually untuk masih nak sumbang tenaga kita kepada rakyat. Yes. Pasal kita rasa kita di RTM tu pun kita dah bagi sumbangan yang besar. Kalau Kak Lola punya pendapat, kita semua ya, kita bagi sumbangan yang besar kepada rakyat, buat program masuk kampung, hutan, semualah kita buat kira. Tapi sekarang bila dah pencen pun masih lagi kita dalam keadaan Allah bagi sihat walafiat dan masih lagi boleh memberi sumbangan. Jadi itu yang kita orang decide, let's kita buat podcast PVRTM ni. Ya. Nanti ada lagi juga, bukan setakat buku ni je kita nak buat dalam podcast kita kan. Kita ada satu ahli yang pakar pasal bahasa dalam PVRTM, Datuk Adilah. Dia memang pakar dalam bahasa dan dia selalu correct saya bila saya kan selalu berfikiran dalam orang putih ni translate dalam Melayu. Jadi tiap kali bila saya buat speech ke apa kan, saya akan suruh dia double check saya punya bahasa betul ke tidak kan. So saya kata, Lola Hang ni asyik tak apa, dengan dari dan daripada pun duk asyik confuse lagi. Dari benda-benda simple. So dia punya tagline is what? Betulkan yang biasakan yang betul. Ada. So nanti kita akan ada satu sesi just on bahasa untuk dia memberi pencerahan lah kepada yang penyiar baru, penuntut students kan, untuk diorang biar diorang pakai bahasa yang betul. Yes. Saya setuju sebab sekarang ini ialah bila kita sebut zaman dah berubah, zaman dah berhijrah, tapi sebenarnya kata Datuk Adilah kena juga biasakan yang betulkan yang biasa. Sebab ini kalau nak cerita pasal dia macam bunyi dia macam panas sikit. Tapi saya sendiri saya pun berpendapat, walaupun saya orang kata sumbangan kecil saja di TV dulu, tapi memilih ataupun macam mana nak cakap ya, memilih seorang pengacara ataupun TV penyampai, tak kiralah di radio atau di TV, ada baiknya kalau kita meletakkan seorang yang betul-betul dapat menggunakan bahasa bukan sahaja dari segi orang kata appearance, penampilan, bakat, tapi juga kepentingan ini sebab kita seolah penyampai, medium penyampai kepada ramai di luar. Saya nak tambah sikit lagi tentang pemakanan, masakan, dan juga ini kami semua dah warga emas kan. Tata cara pemakanan itu kami akan kongsi lah. Kami buat satu hari kesihatan, kesedaran kesihatan di Wisma Radio. Jadi banyak sambutan lah. Menarik tu. Ya, kami nak kongsikan juga tata hidup dan juga zat-zat pemakanan dan sebagainya, kerjasama dengan PMUM, Pusat Perubatan PPUM. Lebih kurang. So insyaAllah lah podcast dia kan in future kita ada banyak topik nanti insyaAllah. Bukan setakat buku ni ke saja atau apa-apa. Pasal kita rasa penonton di luar ni boleh mendapat ilmu daripada podcast-podcast yang dikeluarkan. So kita nak buat satu podcast yang dapat memberi ilmu kepada penonton dan kepada rakyat secara keseluruhan. InsyaAllah. Walaupun kami dah veteran, tapi masih lagi lah ada idea sumbangan yang boleh kita share dengan orang lagi. InsyaAllah. Tapi kalaulah sebenarnya kalau pada saya, walaupun tu tak sedap pula saya sebagai orang muda dengar, sebenarnya veteran tu mahal untuk kami lah, orang kata pelapis ataupun generasi yang lebih muda. Pada kami memandang veteran itu satu bentuk yang mahal lah. Kita tak ada yang lama, siapalah yang baru-baru. Alhamdulillah kalau orang macam tu kira. Mudah-mudahan insyaAllah podcast ini kita akan sikit saya nak tambah lah. Boleh, sila. Selain daripada itu, agenda podcast ni semua platform media adalah untuk new education method. Okey, jadi atas sebab itu kita memikirkan dengan pengalaman kita boleh
boleh jadikan satu educational method melalui podcast. Sebab podcast kita boleh simpan sebagai archive. Dan bila mana kita macam Kak Lola cakap tadi, ada program bahasa. Jadi di sana kita yang dah lama ni pun, yang dah bersara, boleh mengulang kaji. Betul. Dan ni banyak kita lupa kerana kita rasa kita biasakan yang biasa. Kita tak betul-betulkan yang biasa. Jadi bila kita biasa bercakap, bila anak cucu tanya di peringkat-peringkat anak sekolah, kita akan cakap benda yang tidak formal, tidak betul. Dengan adanya segmen-segmen dalam podcast begini, sekurang-kurang kita boleh mengimbau kembali, salah cakap tu. Walaupun satu kataan, satu ayat, setidak-tidaknya bantu menaikkan taraf pemahaman bahasa. Dan selain daripada itu, podcast PVRTM ini tidak lain tujuannya adalah untuk memberi sumbangan kepada ahli-ahli untuk upgrade yang sekian lama kita dalam lingkungan aktiviti kebajikan, lawatan dan sebagainya sosial lah. Dan kali ini sebenarnya 30 tahun ni kita upliftkan benda ni supaya semua veteran merasai jiwa baru dalam media. Itu kan WIPCAS kita dapat sama-sama berkongsi pengalaman daripada rakan-rakan kita. Mudah-mudahan jadi veteran tidak bersendirian ataupun jangan lagi di dalam belenggu kesepian. Yes. Ada platform sebenarnya untuk kita sama-sama berkongsi benda-benda yang baik dan positif seperti ini kan. Kalau tadi saya dah ingatkan semua, jangan lupa untuk dapatkan sosial PV RTM. Puan Ros mungkin nak berkongsi juga aktiviti media sosial yang terkini, sebab mungkin boleh kita kongsikan sebenarnya Puan Rosnah Dia orang kuat media sosial kita orang. Inilah min-minnya. Ya. Min dia. Inilah min. Dia siang malam media sosial. Ya, betul. Yelah, kita ni sebenarnya dah adik-adik panah-panahkan. Okey. Bila kita menerima tanggungjawab, jalankan tanggungjawab, kalau tidak dia akan tanya nanti kan. Jadi apa yang patut saya buatlah. Macam kendak kita wish birthday ahli-ahli masuk dalam FB masa. Tapi itulah ada-ada je dia orang ni kadang-kadang. Ada-ada je dia. Betul ada je. Ada. Kadang telefon saya tak nak tahu, jangan wish saya. Oh, ada juga. Ada. Ingatkan jangan wish. Kenapa tanya? Pasal I tak pernah wish orang. Kadang dia baca je, jadi dia tak pernah pula wish kan. Jadi dia rasa macam tak sebab pula kan. Yelah. Lepas tu ada pula yang lagi sebulan nak dah hantar gambar siap. Itu bagus. Itu ahli yang very good. Jadi saya tak susah. Senangkan kerja. Ya, betul. Kadang-kadang ada juga yang kita terlepas pandang telefon dengan presiden. Kenapa tak wish I punya birthday? Dia ada wish. Besar tanggungjawab. Kan sebenarnya ni nampak je macam senang. Jangan gunakan veteran sebagai layan kita. Ya, betul. Pasal Puan Rosnah bukan begitu. Dia Tapi- tiasa video. Yes, Tiasa tapi Puan Rosnah ni dia pandai coding. Tak dapat gambar. Pasal stop betul. Ya, pasal dia kena cari gambar Cari tiap gambar. hari. Dulu. So jadi bila bayangkan 1,200 kita sekarang. So jadi dia nak kena cari gambar-gambar diorang. Okey. Ada yang dalam FB, ada yang tak ada. So kadang-kadang dia terpaksa minta, tolong saya, dia Siapa kata, ada gambar siapa sekian-sekian?" boleh tolong minta gambar daripada mungkin dia kawan kepada one of the AMP tu kan. Minta tolong. So kadang-kadang kesian juga dekat dia. Pasal dia dah siang malam lah dong lirik. Tiap bulan tu berderet kita ialah 1,000 lebih ni ahli. 1,000 lebih ahli. Ah. Kita ada 365 hari. Hari, Kalau bantai satu hari ada birthday 365 hari. Itu jadi memang banyak bertugas. Jadi admin tak ada cuti lah. Tak ada. Sebab Dia dia pergi holiday pun dia kena kena wish orang. Itu yang kadang-kadang saya kata, saya ni klinik 24 jam tau. Tiap hari itu. Tapi tak apa, saya suka. Saya rela ikhlas kan. Cuma itu je yang kita boleh buat.
kalau hari jadi, hari ulang tahun Puan Rosnah, nanti macam mana? Oh, semua orang wish dia. Semua Don't wish dia. worry. Tapi dia tak post diri dia lah. Kita yang tolong post Yang birthday official dia. ucapan So hari hari jadi tu, tu tak ada. hari satu hari je dia tak bertugas. Hmm. Hari birthday dia. Hari itu yang mula-mula keluar siapa? Siap Rozi. Dia akan keluar. Dia akan Puan keluar. Rosnah. Probably Yes. dia. So dia hari tu tak je. bertugas. Lepas tu lagi satu, kalau ada kematian, yes. ada ahli yang sakit, semua tanggungjawab. Itu pun orang kata Kena dalam beritahu. Itu dalam sebagai kebajikan. info kepada ahli-ahli kita kan. Betul. Jadi kadang-kadang tu bila sebut tentang berita kematian, berita hari jadi ni orang dah memang tahu. Kadang-kadang orang menanti-nantikan post hitam putih, black and white Yes. yang salam takziah tu official tak official. Yes. Betul tak betul kan? Ini dari admin di sebalik. Kena confirm dulu. Biasanya kita akan confirm. Walaupun ada orang dah letak dalam grup kata so and so dah meninggal, tapi dia Rosnah ataupun saya call waris. Biasanya kita call phone number orang tu lah. Kononnya lah kira kan. So biasanya anak ke atau isteri akan ambil call kita dan kita confirm dengan dia dulu. Baru akan confirmkan, baru Rosnah akan post dalam grup secara official. Yang sebelum tu mungkin kawan, mungkin Jamsari dapat info daripada kawan dia atau besan yang meninggal tu, dia post. Tapi kita akan reconfirm, baru kita share posting daripada PVRTM pula. Itu semua tu dia lah tu. Tapi rasanya tahun depan pencen lah. Pencen atas pencen. Oi, lain macam kan. Tapi susah. Admin ni kerja dia bukan senang. Tadi hari-hari dia dah memang pick up. Dia nak kena rekrut orang baru tu kena lama training. Dia sebenarnya rekrut tak rekrut. Dia sebenarnya kehendak hati sendiri. Kalau kita rasa sincere, kita rasa nak buat, kita buat. Itu je. Tak boleh paksa. Betul kan? Kalau terpaksa nanti hari jadi tertekan, berita yang tak di-update. Sebagainya. Baik. Jadi kalau ada lagi antara kita yang nak menambah sebelum kita mengakhiri sesi pertama, tak sangka kita dah nak sampai ke penghujung episod pertama kita pada hari ini. Mungkin ada apa-apa daripada Ya, yang untuk ada hari ini. info, kita akan buat untuk tetamu-tetamu khas kita besok. Okey. Kita ada 2 kali. Contohnya kita akan panggil yang ternama, Datuk Johari Saleh contohnya. Yes, Dan kita akan panggil bersama untuk buat podcast juga. Mungkin itu episod kedua dan episod ketiga juga dengan Nur Amin, dengan Kak Yong, Tengku Mariam. Mariam, orang yang terkenal di sebalik nama mereka ada nama. Datuk Jo dengan Nori Aletua. Yes, Dia dulu dengan pernah Puan di Nori hiburan Aletua. dulu kan. So kita pairkan dengan Johari Saleh. Mungkin akan datang lagi kita ada susun nama-nama itu. Dah ada orang kata senarai Dah tentang ada. jemputan kita lah ya. Kita akan sesuaikan di episod akan datang. Jadi saya pun nak mengucapkan terima kasih kepada Kak Lola, Dr. Bahar, Tuan Haji Jamsari, Encik Mak Rozi dan juga Puan Rosnah. Terima kasih podcast PVRTM hari ini undang saya bersama dengan saya hari ini dah terjun sebenarnya. Terima kasih. Kita orang pun nak kata terima kasih Yes. Kak Syah for helping us. Kira kasih. kan. Thank you so much. Mudah-mudahan lepas ni berjalan dengan baik InsyaAllah. podcast PVRTM sebab orang-orang Inati M ni sentiasa nak berita-berita dan cerita-cerita daripada podcast PVRTM. Jadi sekian dahulu, saya minta maaf kepada semua jika ada salah dan silap saya dan terlambat tadi. Tak apa. Orang baru kita kena ingat contohi veteran yang sentiasa punctual, disiplin dan menjaga kualiti kerja mereka dalam servis dan selepas. Terima kasih semua, insya-Allah kita jumpa lagi. Salam.